Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 70. Ayat 70 adalah sambungan cerita yang semalam, iaitu cerita Al-Baqarah. Jadi kita tak bagi pengajaran sehinggalah cerita ni selesai. InsyaAllah tak habis patut ada satu ayat lagi. Dia semua 7 ayat, ini 3 ayat kan, sepatut ada satu kan. Jadi kita akan simpulkan dan bagi pengajaran setelah cerita ni habis dan tamat. Jadi kita sambut terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita semalam, setelah Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang sifat-sifat lembu. Dan soalan pertama ialah tentang lembu tu umurnya macam mana. Maka Allah bagi tahu melalui Nabi Musa, iaitu umur lembu ialah tidak tua dan tidak muda. La faridun wala bikrun awanun bayna zalik, pertengahan. Kemudian Bani Israel sepatut dengan soalan dan jawapan itu mereka terus cari lembu dan sembelih. Tetapi mereka degil, mereka menunjukkan kebebalan, mereka bertanya lagi soalan lain, iaitu apa warnanya. Maka Allah beritahu melalui Nabi Musa. Nabi Musa sentiasa beritahu, Allah yang beritahu. Supaya apa? Supaya Bani Israel faham, ini bukan perintah dia, tapi ini perintah Allah. Sepatutnya bila kamu percaya pada Allah, sami'na wa ata'na. Lalu Allah beritahu melalui Nabi Musa, warnanya ialah, Allah bukan beritahu satu, tapi ada 3 bentuk. Pertama, warna kuning. Yang kedua, sebelum menarik perhatian, faqi'un. Faqi'un mana? Kekuningan. Yang ketiga, kekuningan yang menarik hati ataupun menggembirakan orang yang melihat. Tengok Allah, bila kita susahkan diri kita, Allah akan susahkan lagi. Okey? Kemudian hari ini pula Bani Israel tanya lagi soalan. Sepatut dia dah laksanakan, tapi sebab kedegilan dan kebebalan, dia akan tanya sampai dia puas. Itu perangai Bani Israel. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah wahai Musa untuk kami, kepada pencipta engkau, pada Tuhan engkau. Jadi bahasa yang sama yang diulang oleh Bani Israel, iaitu bahasa yang menunjukkan qillatul adab, tak beradab dengan Nabi Musa.
Dengan pertama dia perintah Nabi Musa supaya berdoa. Itu dah menunjukkan tak beradab. Yang kedua, dia seolah dia mengatakan Tuhan ni bukan Tuhan kami. Ini adalah Tuhan engkau. Semua menggambarkan bahawa Bani Israel tak hormat kepada Nabi. Kemudian minta kepada Allah supaya apa? Yubayyin, dia menerangkan ataupun menjelaskan. Lana apa dah? Lana bagi kami ataupun kepada kami. Mahia, apa? Apa ia? Ia ni balik kepada Baqarah. Apa jenis ni? Sebab apa? Dia dah tanya soalan, warna dah tanya, umur dah tanya kan? Tapi dia kata innal baqarah, sesungguhnya al-baqarah apa dia? Tak, kalau lembu betina al-baqaratu. Ini al-baqarah. Tak ada ta kan? Beza. Ini jamak lembu-lembu. Lembu-lembu tasyabaha. Dia terjemah apa tu? Mengelirukan kami. Kami dah tahu warna dia, kuning. Kami dah tahu umurnya, tapi masih banyak lagi. Boleh tak detailkan lagi? Kan? Dia sebenarnya nak memudahkan urusannya ataupun nak menyukarkan. Bila niat untuk menyukarkan, Allah sunnatullah, Allah akan sukarkan lagi. Bukan Allah permudahkan. Wa inna, dan sesungguhnya kami insya-Allah, sekiranya tertinggal ni. Tertinggal perkataan yang paling penting. Insya-Allah. Kami sekiranya dikehendaki Allah la muhtadun. Pasti muhtadun apa dia? Orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa maksud dia ni? Dia kata lembu ni walaupun kami dah tahu warnanya dan juga umurnya, tapi masih lagi mengelirukan kami. Sebab banyak sangat warna yang sama, umur yang sama, tapi boleh tak detailkan lagi. Lepas tu Bani Israel kata apa? Wa inna, sesungguhnya insya-Allah kami adalah orang yang sebab tu kata ahli tafsir, dia kata sebab Bani Israel mengucapkan insya-Allah, maka akhirnya dia jumpa lembu tu. Kalau dia tak ucap insya-Allah, wassalam, dia tak akan jumpa. Itu sebahagian pendapat ahli tafsir. Kita tahu tak, ada kisah Nabi bila orang Mekah pergi ke orang Yahudi di Madinah, mereka nak mengesahkan Muhammad ni betul Nabi ataupun tak. Tapi mereka tak tahu nak tanya apa. Apa kayu ukur Muhammad ni adalah Nabi. Sebab apa mereka tak tahu? Sebab orang Mekah tak ada kitab. Cerita tentang Nabi Muhammad ada dalam kitab. Kitab apa? Taurat dan Injil. Jadi orang Mekah tak ada kitab. Jadi dia nak cek ataupun nak pasti Nabi Muhammad ni betul-betul Nabi, dia tak ada soalan nak tanya. Dia tak ada maklumat. Maka dia pergi pada orang musyrikin, orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi ada kitab. Jadi mereka bertanya orang Yahudi, boleh tak? Macam mana kami nak pastikan Muhammad ni adalah Rasulullah? Yahudi kata, kamu tanya dia 3 soalan. Kalau dia dapat jawab 3 soalan, dia adalah Rasulullah. Apa soalan tu? Pertama, pasal Ashabul Kahfi, kan? Pemuda-pemuda yang duduk dalam gua. Yang kedua, pasal Zulkarnain. Yang ketiga, pasal roh, kan?
Jadi orang Mekah pun balik Mekah dan tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Besok aku akan jawab. Tapi Nabi Muhammad tak sebut insya-Allah. Kan? Jadi akhirnya wahyu tak turun besok. Lusa pun tak turun. Lebih kurang 1 minggu lebih baru wahyu turun. Jadi orang Mekah dah heboh. Muhammad dah mungkir janji. Kan? Sebab apa? Orang kata sebab Nabi tak sebut insya-Allah. Tapi sebenarnya ada hikmah lain tak? Wahyu turun lewat sehingga orang musyrikin menuduh Nabi tak tepat janji. Kata nak jawab besok. Besok tak jawab, minggu depan tak jawab. Apa hikmahnya? Ya? Itu sebagai bukti bahawa orang musyrikin menuduh Quran tu Nabi Muhammad reka. Kalau Nabi Muhammad reka, dia boleh jawab bila-bila masa. Betul? Bila dia tak jawab, mana wahyu tu daripada Allah. Itu hikmahnya. Dan juga ada kisah Nabi Sulaiman. Dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman ada berapa isteri? 90? Jangan tiru, ini khas untuk Nabi Sulaiman je. Jadi satu masa dia berkata, aku akan tawaf semua 99 dan setiap seorang isteri akan melahirkan seorang mujahid. Tapi dia tak sebut insya-Allah. Akhirnya seorang pun tak dapat kecuali seorang yang tidak sempurna. Itu hadis sahih. Sebab dia tak sebut insya-Allah. Tapi ada pendapat ahli tafsir mengatakan Bani Israel ini akhirnya jumpa juga lembu. Sebab apa? Ada sebut insya-Allah. Jadi jangan lupa nak sebut insya-Allah. Bila tu kita kena sebut insya-Allah? Bila kita dah ada perancangan dan kita betul-betul berazam nak buat. Tapi kalau kita tak nak buat, jangan sebut insya-Allah. Boleh datang besok insya-Allah, padahal insya-Allah tu dia tak nak datang. Itu menyalahgunakan insya-Allah. Okey? Qal Musa, dia berkata, iaitu Musa. Dia berkata, innahu, sesungguhnya dia tu Allah berkata. Musa tak pernah tinggal. Apa yang dia dah sampaikan adalah firman Allah, bukan pendapat dia. Allah berkata, innaha, sesungguhnya ia adalah Baqarah, lembu betina, la zalul. Apa makna la zalul? Zalul ni makna yang ditundukkan. Ada tak kita baca ayat ni? Famshu fi manakibiha, bukan. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Huwallazi, surah Al-Mulk kan? Ja'ala lakumul arda zalula. Surah Al-Mulk kan? Famshu fi manakibiha. Cuba terjemah. Huwa. Dia. Allazi. Dia. Yang. Ja'ala. Telah menjadikan. Lakum. Untuk kamu. Al-arda. Al-arda bumi. Zalula. Sama dengan zalula ni. Perkataan yang sama. Iaitu Allah jadikan bumi ni untuk kamu, sentiasa tunduk untuk kamu. Maksudnya mudah untuk kita berurusan di atas bumi ni. Nak berjalan ke mana-mana, nak buat rumah, nak buat jalan raya, mudah aja. Allah tak jadi bumi tu keras macam besi ke kan? Ataupun lembut sangat macam air ke? Itu maksud zalula. Okey, di sini bila Bani Israel bertanya lagi apa jenis lembu tu,
Maka Allah menjawab, lembu itu jenisnya la zalul. Nak terjemah apa? Dia lembu ni ada yang mudah ditundukkan untuk diguna untuk membajak kan, untuk menyiram air. Tapi lembu yang Allah perintah Bani Israel sembelih bukan jenis tu. Tidak mudah untuk ditundukkan. Ada pendapat tafsir mengatakan, ada tafsir jenis lembu yang liar. Itu maksud dia. Tidak boleh ditundukkan. Tusirul arda, yang boleh. Tusiru makna membajak tanah. Tidak diguna untuk membajak tanah. Kemudian wala taskil hars, dan tidak juga diguna untuk tuski makna minum, al-hars kebun, untuk menyiram tanaman. Ada lagi. Musallamatun. Musallamatun makna selamat. Tidak cacat lah. Selamat tidak cacat. Kemudian la syiyata fiha. Tidak ada belang. Fiha padanya. Apa maksud tidak ada belang? Makna dia warna kuning saja. Tidak ada sikit pun warna putih ke, warna merah ke. Langsung tak ada. Ini maksud la syiyata fiha. Musallamatun, selamat daripada aib. Berapa Allah jawab ni? Satu, la zalul, tidak pernah diguna untuk membajak tanah. Yang kedua, tidak pernah diguna untuk menyiram air, menyiram tanaman. Yang ketiga, tidak ada keaiban. Yang keempat, warna kuning tak bercampur langsung dengan warna lain. Makna ada warna kuning dan menarik perhatian. Kuning pun pekat. Tengok-tengok ada tumpuk hitam. Tak boleh. Tengok. Apa pengajarannya? Allah boleh tak? Bila tanya warna, Allah jawab warna kuning je. Boleh kan? Tapi Allah bagi 3. Kuning, pekat, menarik perhatian. Yang ni boleh. Allah nak bagi tahu, tak membajak je. Yang lain, okey. Boleh kan? Lepas tu, kalau ada topuk hitam sikit-sikit, okey. Boleh je. Tapi Allah lagi sebut perkara yang menyusahkan mereka. Kenapa? Allah nak mendera Bani Israel ke? Dan ada satu hadis, hadis sahih. Allah kata, Nabi kata, ad-dinu yusrun. Walan yushada ad-din ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ada lagi sambungan. Okey, cuba terjemah. Ad-dinu, Nabi beritahu agama tu adalah yusrun. Agama tu mudah, agama mudah. Kemudian Nabi beritahu walan yushadad-din ahadun, tidak sama sekali seseorang itu menyusahkan agama ataupun dia menjadikan agama tu jadi sukar, illa ghalabahu, kecuali agama tu akan meletihkannya. Boleh faham? Agama mudah. Contoh, Allah suruh sembelih lembu. Mudah tak? Tapi Nabi kata tidak ada orang yang sengaja menyusahkan agama, melainkan agama akan meletihkannya. Boleh faham? Ada contoh. Kadang-kadang ni banyak makcik-makcik yang buat ni. Bila dia bangun malam, dia ada package dia. Solat,
tahajud, solat taubat, solat hajat, solat tasbih kan. Lepas tu solat hajat pula kena baca surah sekian-sekian, zikir berapa belah kali kan. Akhirnya apa dia? Ghalabahu. Akhirnya dia jadi boring. Dia jadi malas. Sebab apa? Hoi, beratnya. Kalau solat satu macam tak lengkap kan. Dan biasa yang buat tu siapa tu? Yang package tu. Orang tua kan? Biasa orang muda buat tak? Tak. Orang muda bila dia akan buat? Dia tunggu tua. Yalah, kadang-kadang kita tetapkan agama mudah aja. Nabi kata apa? Zikir 33, 33, 34 kan. Dia kata apa? Zikir 10,000. Tata yang bercakap pun tak buat. Tak sempat habis 10,000 kan. Jangan. Jadi Allah nak ajar dia. Bila agama asal mudah, kamu menyusahkan, aku akan lagi susahkan. Jangan. Sebab itulah simple aja. Solat-solat sunat kan. Nabi tak tetapkan surah apa. Kecuali solat sunat subuh kan. Solat witir. Yang lain bebas. Solat duha tak mesti baca surah ad-duha. Solat malam tak mesti baca surah al-lail. Bebas. Sebab Nabi nak permudahkan supaya semua orang boleh buat. Orang tua boleh, budak boleh, remaja boleh. Tapi bila kita tetapkan, akhirnya agama menjadi susah. Yang bangun malam hanya yang dah ada rasa dekat nak mati kan. Yang muda-muda panjang umur ni susah nak bangun. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Fasaddidu. Maka saddidu beda. Buatlah yang betul berdasarkan Quran dan hadis. Fasaddidu. Usaha buat yang terbaik berdasarkan Quran dan hadis. Ataupun kalau tak mampu, waqaribu. Buat sedekat, sehampir yang betul. Lepas tu wa abshiru. Apa makna wa abshiru? Bergembiralah. Bila kamu buat yang betul ataupun dekat dengan betul, maka bergembiralah, iaitu kamu akan diberi ganjaran pahala. Boleh Jadi jangan menyusahkan. Kadang-kadang orang wuduk kan, dia waswah kan. Bila waswah tu nak masuk niat pun akhirnya jadi susah. Tengok-tengok orang bagi salam, dia baru sudah ambil wuduk. Itu pun setelah basah satu badan. Itu jenis macam itulah. Okey. Kemudian qalu, mereka berkata. Lepas Allah bagi tahu apa yang mereka tanya, apa reaksi Bani Israel? Mereka berkata, al-an, sekarang, jita, engkau iaitu Musa telah mendatangkan bilhaq, yang apa maksud ni? Apa maksud? Makna sekarang Bani Israel kata, sekarang baru kamu cakap benar. Makna sebelum ni tak benar lah. Yang kamu kata sembelih lembu saja tanpa sebut sifat, tak benar. Dah kamu sebut detail sifat dia, barulah kamu bercakap benar. Mana biadab dengan Nabi. Ataupun pendapat yang kedua, sebelum ni dia kata Nabi Musa apa? Bila Nabi Musa kata sembelih lembu, kamu mengejek kami. Sekarang bila Nabi Musa dah cakap detail ni, baru dia kata, okey, sekarang kamu dah tak mengejek kami. Itu mana bilhaq. Okey, fazabahuha. Maka mereka menyembelihnya. Mana berjaya tak mereka sembelih? Allah sebut ringkas je. Allah tak kata setelah mereka cari 1 minggu, sebulan tak jumpa, bulan kedua baru jumpa, tak ada. Allah kata mereka sembelih. Di mana mereka jumpa lembu ni? Ada Israeliat, dia kata apa? Bani Israel ni cari satu Mesir, tak jumpa.
Akhir sekali jumpa ada seorang budak yang sangat buat baik pada mak dia. Jadi bila ada satu itu je lembu, maka budak tu pun tahu dia jual dengan harga yang mahal. Di mana? Ha. Jual apa? Makna dia jual dengan lembu tu dengan harga emas sebesar kulit lembu. Tapi Bani Israel beli juga sebab apa? Dia nak selesai masalah. Kalau tak bergaduh ni, berperang. Tapi cerita yang beli daripada budak yang baik itu cerita Israeliat. Jangan percaya. Jangan percaya. Jadi apa yang wajib kita beriman ialah apa yang Allah sebut. Mereka sembelih. Di mana mereka dapat wallahu alam. Berapa hari wallahu alam. Cuma Allah kata wa ma kadu, dan hampir-hampir mereka tidak dapat melakukannya ataupun menyembelihkannya. Sebab apa? Sebab detail sangat sifat kan. Okey. Kemudian apa ni? Wa iz qultum ke wa iz qataltum? Ni masa makan dah berbuka ke belum ni? Masa tulis ni. Wa iz qataltum. Dan ingatlah ketika mana kamu qataltum apa dia? Kamu bunuh nafsan, satu jiwa. Faddaraktum. Apa makna faddaraktum? Lalu kamu tuduh menuduh. Tuduh menuduh. Fiha, padanya, dan wallahu, dan Allah mukhrijun. Mukhrijun. Dia, kita biasa dengar apa? Makhraj. Biasa dengar tak? Biasa kan? Ia ni mukhrij. Dia semua daripada perkataan kharaja. Kharaja apa makna dia? Keluar kan? Kita dah belajar dan banyak kali kita jumpa perkataan Arab. Kalau ada mim kat depan dan berbaris depan, apa makna dia? Mim di hadapan ni dan berbaris depan. Mukmin, muflihun, muslim. Apa makna? Orang. Di sini Tuhanlah. Wallah mukhrijun. Allah yang mengeluarkan. Tapi kalau bahasa Arab bermula dengan mim dan berbaris atas, makna apa? Tempat. Makhraj, tempat keluar. Kan? Kalau tempat berhimpun, mahsyar. Tempat duduk, kalau dah jadi bahasa Melayu, majlis. Majlis perkahwinan. Majlis itu bahasa Arab tu. Perkahwinan je bahasa Melayu. Majlis daripada jalasa, duduk. Kalau majlis, tempat duduk. Kalau tempat makan, mat'am lah, mat'am. Semua ma kan. Kalau mu orang. Okey. Okey, dan Allah mengeluarkan ma kuntum, apa yang kamu taktumun, sembunyikan. Apa yang Bani Israel sembunyikan? Tentang pembunuh. Mereka tahu tak? Ada yang bunuh mesti tahu, ataupun kawan dia mesti tahu. Jadi mereka sembunyikan, mereka tuduh orang lain. Jadi akhirnya Allah mukhrijun, menzahirkan apa yang mereka sembunyikan. Okey. Sekarang ayat ni, ayat yang 72 ni, Allah cerita ketika mana kamu bunuh satu jiwa. Lalu
kesannya kamu saling tuduh menuduhkan. Ini ayat ni sepatut di akhir ke di awal? Dipanggil apa ni? Intro kan? Pasal apa intro duduk belakang? Pernah tak baca buku intro dia kat belakang, bahagian belakang? Pernah tak? Tak pernah kan? Kita nak faham kenapa intro ni Allah letak kat belakang. Apa hikmahnya? Apa dia? Pengajaran mana? Oh, ini yang Ustaz cakap lah, tapi yang orang lain cakap. Subhanallah. Dia Quran ni, Quran bukan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah, dia akan ikut tertib. Intro, kan? Latar belakang, baru cerita. Tapi Quran kitab tarbiyah. Quran nak didik jiwa kita. Bila nak didik jiwa, Allah tak sebut benda yang tak penting. Intro tak penting. Tapi yang penting apa dah? Terus pergi-pergi, Allah suruh Bani Israel sembelih lembu. Mana intipati pada cerita ni bukan terletak pada intro, tapi terletak pada apa? Masalah besar manusia ialah dia akan engkar semua perintah Allah bila dia tidak rasa kebesaran Allah. Itu intipati dia. Di mana-mana saja yang tak solat sebab tak kenal Tuhan, yang buka aurat sebab tak rasa kebesaran Allah, yang mengumpat, yang ambil rasuah, bulan Ramadan pun sama kan? Yang menipu, bercakap bohong, bulan Ramadan sama je, punca tak rasa kebesaran Allah. Itulah intipati dia. Jadi intro ni tak penting, Allah letak kat belakang. Sebab Quran bukan kitab sejarah. Kitab tarbiyah. Okey? Satu ayat lagi. Penamat cerita ni. Kita habiskan malam ni. Cuba baca. Faqulna nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillah al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tujuh puluh tiga kan? Okey. Cuba terjemah. Faqulna, lalu ini sambungan ni ayat 71. Lalu mereka sembelih kan? Lepas sembelih tu apa berlaku? Iaitu lalu kami berkata, iaitu Allah, idribu, pukullah oleh kamu akannya. Sebenarnya ini siapa yang berkata ni? Allah, tapi melalui lisan Nabi Musa AS. Pukullah oleh kamu, akannya. Jadi Nabi Musa suruh siapa pukul? Bani Israel. Pukul apa? Ni pukul apa? Mayat. Jadi mayat ni lelaki ke perempuan? Mana tu? Sebab okey. Bi ba'dihha dengan bi ba'dihha, ba'da sebahagian. Sebahagiannya. Nya ni balik pada apa? Lembu yang telah mati kan? Apa dia tu? Ekor ke? Paha ke? Kepala ke? Tak cakap. Bila tak cakap, jangan cakap. Bila Tuhan tak cakap, jangan cakap. Ada kata, dia ambil paha lembu, kemudian dia pukul mayat. Ada kata, ambil kepala. Semua tak ada dalil.
faedahnya apa? Apa hikmah? Bila Allah kata ambil sebahagian lembu, makna umumlah kan? Apa kebaikannya? Mana lebih baik? Perintah secara umum ataupun spesifik? Kenapa? Itu Allah nak bagi tu Islam tu mudah. Jangan menyusahkan. Kalau isteri tanya, nak makan apa? Kita jawab, kari kepala ikan ke ataupun apa-apa. Kita tanya pula isteri, yang mana jawapan lebih memudahkannya? Apa-apa ke kari kepala ikan? Apa-apa kan? Sebab apa? Bila sebab apa-apa, goreng telur aja. Lepas tu Maggi. Suami jangan komplain. Sebab suami kata apa tadi? Okey. Kan mudah tu. Kadzalika. Demikian itu yuhyillah. Allah menghidupkan al-mauta yang mati. Wa yurikum dan dia memperlihatkan ayatihi, tanda kebesarannya. Subhanallah. Allah tak kata Allah menunjukkan mayat, tak. Allah kata begitulah Allah satu menghidupkan yang mati. Yang kedua Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi apa tanda kebesaran Allah di sini? Menghidupkan yang mati. Dan menghidupkan yang mati dengan apa? Dengan lembu yang mati. Faham tak? Jadi lembu yang mati menghidupkan orang yang mati. Supaya apa? Apa hikmah ni? Sebenarnya Bani Israel nak cari pembunuh. Kenapa pusing jauh ni sampai kena sembilan lembu, lepas tu ambil anggota lembu, pukul pula mayat. Lepas tu apa berlaku? Allah tak sebut. Dalam tafsir dia sebut. Lepas pukul mayat bangun, kemudian dia beritahu, si fulan yang bunuh aku. Kemudian yang membunuh tu akhirnya dibunuh. Lepas tu mayat tu mati semula. Tengok, Nabi Musa suruh siapa pukul mayat ni? Kenapa Nabi Musa tak pukul sendiri? Kan dia Nabi kan? Bila dia pukul, mana itu mungkin mukjizat daripada dia. Kenapa dia suruh Bani Israel yang pukul? Bukan. Yalah, kalau Musa pukul pun usaha juga. Kenapa? Siapa yang buat sendiri? Tak. Kalau Nabi Musa pukul, kemudian mayat itu hidup, akan ada tuduhan. Ini sihir Musa. Kami tak nak terima. Nampak tak? Cerdik Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa, kamu buat sendiri. Jadi yang menghidupkan mayat bukan aku, kamu kan. Maknanya ini bukan sihir. Sebab kamu bukan tukang sihir. Untuk mengelakkan tuduhan ataupun fitnah. Okey. Jadi apa hikmah semua ni? La'allakum, supaya kamu taqilun, berakal. Subhanallah. Rupa-rupa hikmahnya Allah nak semua peristiwa ni, Allah nak Bani Israel berakal. Kan? Macam mana tu? Peristiwa ni menjadikan Bani Israel berakal. Macam mana? Sebelum ni Bani Israel berakal ke tak? Tak berakal lah. Sebab tu Allah kata dengan peristiwa ni, supaya akhirnya kamu menjadi orang yang berakal. Cuma soalan, bagaimana cerita ni boleh menjadikan Bani Israel berakal?
Apa dia? Bila bila Allah perintah sembelih lembu, dia banyak soal. Apa sebab dia banyak soal? Sebab dia tak kenal Tuhan. Apa sebab dia tak kenal Tuhan? Sebab dia tak guna akal. Kan dia sembah apa sebelum tu? Sembah lembu. Lembu boleh tak menghidupkan? Tak boleh. Bila dia buat lembu, kemudian dia sembah, nampak sangat dia tak berakal. Sekarang Allah tunjuk peristiwa ni supaya mereka kembali waras. Apa dia? Yang boleh menghidupkan orang Allah. Lembu kamu tak boleh buat apa-apa. Bahkan kamu yang buat lembu, berakallah kamu. Boleh faham? Dan bila kamu berakal, bila kamu kenal Tuhan, walaupun perintah Allah tu nampak macam tak ada kaitan dengan isu dia, tapi kalau kamu kenal Tuhan, sami'na. Nampak tak akhirnya, mula-mula dia kata Nabi Musa permainkan dia. Sebab nampak macam tak ada kaitan kan? Tapi sekarang ada kaitan tak? Ada. Allah pusing jauh. Tengok-tengok lembu tu diguna untuk pukul mayat. Dan mayat tu hidup. Mayat tu bagi tahu siapa pembunuh. Jadi pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar. Bila Allah kata apa-apa saja A ke B ke, sami'na wa ata'na, jangan banyak soal. Sebab apa? Sebab Allah lebih mengetahui apa terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa-apa. Ilmu kita hanya sikit je. Sebab tu Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang kamu tak suka tu sebenarnya baik untuk kamu. Kamu tak faham, kamu tak tahu. Kenapa? Allahu ya'lamu. Allah tahu dan kamu tak tahu. Jadi apa saja musibah menimpa kamu, yakinlah dia adalah baik untuk kamu. Okey. Boleh ya? Okey, kita tengok pengajaran daripada kisah ni dalam 7 ayat ni. Okey, pengajaran. Pertama, wajib kenal Allah dan membesarkannya, wajib kenal Allah dan mengagungkannya dalam semua keadaan. Wajib kenal Allah dan mengagungkannya dalam semua keadaan. Yang kedua, apabila manusia kenal Allah dan keagungannya, maka semua perintah Allah akan menjadi mudah. Yang ketiga, setiap pendakwah atau pendidik hendaklah menyandarkan setiap perintah kepada Allah. Apabila
menyuruh dan mendidik orang yang di bawahnya. Supaya mereka lebih mudah untuk mentaatinya. Jadi bila kita nak larang orang, sebut je Allah yang tak bagi. Jangan kita kata tak boleh. Bila tak boleh, orang rasa itu adalah daripada kita. Itu yang punya, biasanya anak kita membantahkan. Walaupun yang kita suruh ialah perintah daripada Allah. Yang keempat, sesiapa yang suka mempermainkan manusia, dia adalah orang yang jahil dan bodoh. Kerana kata Nabi Musa alaihissalam, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang yang jahil. Apa maksud orang jahil? Suka permain, perlekehkan orang. Bahkan Allah sebutkan haram dan dosa besar sesiapa yang suka memperlekehkan orang. Cuba buka surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Maksud dia, ini perintah khas untuk orang beriman. Sebab tu surah Al-Hujurat ni adalah dipanggil surah adab. Adab antara kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah dan kita dengan sesama beriman. Apa dia Allah kata? Wahai orang beriman, la yaskhar qaumun, jangan sesuatu kaum memperlekehkan, merendahkan kaum yang lain. Kenapa? Moga-moga kaum yang diperlekehkan dia khairan, lebih baik daripada orang yang memperlekehkan. Begitu juga wanita. Jangan wanita memperlekehkan wanita yang lain. Kerana kemungkinan wanita yang diperlekehkan lebih baik daripada orang yang memperlekehkan. Dan sambungan ayat tu Allah kata wala talmizu anfusakum. Jangan kamu talmizu apa dia? Mencela, lumazah. Jangan kamu mencela diri kamu. Maksudnya jangan mencela saudara kamu, sebab saudara kamu adalah sebahagian daripada diri kamu. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kamu menggelarkan dengan gelaran pendek, buncit, tempang. Okey. Kita balik pada pengajaran. Pengajaran seterusnya ialah semua makhluk walaupun Nabi sentiasa berhajat kepada Allah dan sentiasa memerlukan perlindungan Allah. Semua makhluk walaupun Nabi sentiasa berhajat kepada Allah dan sentiasa memerlukan perlindungan kepada Allah. Apatah lagi orang biasa. Yang ke berapa nama? Yang ke-6. Kesombongan Bani Israel sehingga berlaku biadab kepada Nabi Musa AS yang merupakan Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel.
dengan berkata apa? Ud'u lana rabbaka. Itu ayat biadab tu. Ud'u lana rabbaka. Jadi Allah nak bagi tahu Bani Israel ni biadab dan sombong sampai tahap dia biadab dengan nabi mereka sendiri. Nabi mereka yang banyak membantu mereka, nabi mereka yang terbaik, nabi mereka yang ulul azmi, depan-depan je. Kita pun tak sanggup kan? Kalau nak biadab dengan ustaz ke dengan guru, kita tak sampai hati. Tapi Bani Israel ni bukan dengan ustaz, bukan dengan ulama, dengan nabi yang terbaik mereka biadab. Yang ketujuh, sesiapa yang semula agama adalah mudah. Agama adalah mudah. Sesiapa yang menyusahkan agama, maka dia akan menjadi penat dan letih dengan agama. Pernah dengar tak cerita orang yang waswas kan? Angkat takbir berkali-kali kan? Kadang-kadang bila air sampai 1 jam. Bila kita dengar cerita, ya Allah penatnya, letihnya kan? Dan akhirnya itu tipu daya syaitan. Akhirnya syaitan nak apa? Supaya akhirnya dia rasa agama ni menyusahkannya. Dan akhirnya dia tinggal. Yang keberapa? Sesiapa yang suka bertanya perkara yang sudah jelas ataupun tidak penting, maka dia menyerupai Bani Israel. Ada satu peristiwa, Nabi kata pada sahabat, diwajibkan ke atas kamu melakukan haji. Sahabat tanya, sekali setahun ke ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Dia tanya lagi, sekali setahun ke ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Sampai 3 kali. Lepas 3 kali Nabi kata, kalau aku jawab, dia akan jadi wajib. Nampak tak? Jadi pengajarannya apa? Bila Nabi kata diwajibkan melakukan haji, maksudnya apa? Sekali ke 2 kali? Sekali je lah. Sebab Nabi tak sebut bilangan. Tapi kalau dia nak bertanya tentang cara nak buat haji, itu lain. Sebab itulah soalan ni ada 2. Satu soalan tentang hukum hakam agama yang dia tak jelas. Itu wajib bertanya. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya kan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang berilmu sekiranya kamu tidak tahu. Yang tu wajib tanya bila maklumat agama tak jelas, hukum tak jelas. Yang kedua, soalan kedua ialah hukum agama dah jelas tapi dia nak tanya lagi lebih detail macam Bani Israel. Kemudian yang mana lebih menunjukkan ketaatan kita kepada Allah? Dengan kita bertanya detail baru kita taat, ataupun kita dah tahu hukum secara jelas terus kita taat tanpa kita tanya lebih detail? Yang mana lebih menunjukkan ketaatan kepada Allah? Nombor 2 kan, saya bagi analogi lah. Dia bapa, dia ada 2 anak. Seorang dia suruh anak dia bila nak tidur gosok gigi, kan? Lepas tu baca doa. Jadi anak pertama ni terus pergi gosok gigi dan baca doa tidur. Anak yang kedua dia tanya, ayah, kenapa kena gosok gigi? Lepas tu tanya lagi, gosok gigi berapa kali? Bila bapa dia jawab, dia tanya lagi, gosok gigi pakai ubat apa? Colgate ke Dali? Lepas tu dia tanya lagi, lepas gosok gigi saya makan, kena gosok lagi ke? Dah bapa cerita baru dia bak. Antara 2, mana anak yang paling taat pada mak bapak? Yang paling hormat bapa yang pertama tadi. Begitulah bila kita dah dengar hukum Allah dan jelas, sami'na wa ata'na.
Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nur. Cuba buka surah An-Nur ayat 51. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya hanyalah, kana, adalah qaulal mu'minin. Sesungguhnya kata-kata orang beriman macam ni je. Kalau tak berlaku macam ni, dia bukan kata-kata orang beriman. Apa dia? Iza du'u ilallahi wa rasulih. Apabila mereka diajak kepada Allah, kepada hukum Allah dan Rasul, bila diajak je kepada hukum Allah dan Rasul, untuk apa? Liyahkuma bainahum, supaya untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka apa orang beriman kata? An yaqulu sami'na. Dia tak akan banyak tanya macam Bani Israel. Kemudian Allah kata wa ulaika humul muflihun. Dan dalam satu hadis boleh kita catat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha kariha lakum salasa. Qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Maksud dia sesungguhnya Allah benci kepada kamu 3 perkara. Allah benci. Ramai orang yang mengaku beriman tapi dia buat benda yang Allah benci. Apa dia? Pertama, qila wa qala. Orang tu kata begini, orang ni kata begini. Allah benci. Jangan. Yang terbaik ialah qala Allah, qala Rasul. Ustaz tu kata begini, ustaz ni kata begini. Itu Allah benci. Yang kedua, idha'atul mal, membazir harta. Beli barang tapi tak pakai, Allah benci. Kadang-kadang dia perlukan satu tapi beli sampai 2-3 kan. Dan yang ketiga, kasratus soal. Allah benci banyak soal. Banyak soal yang macam mana ni? Yang macam Bani Israel. Okey, yang berapa tadi pengajaran? Yang ke-9? 10. 9. Sesiapa yang menyusahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan lebih menyusahkannya. Yang ke-10 kan? Rahmat Allah. Rahmat Allah kepada Bani Israel, di mana Allah sentiasa mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang banyak yang Allah beri kepada mereka. Banyak dalam Quran kita jumpa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu sebagai tanda rahmat Allah supaya Bani Israel kenal Tuhannya dan akhirnya kembali menyembah Allah. Yang ke-11. Sebelah ke? Al-Quran adalah kitab pendidikan ataupun tarbiyah. Maka ia tidak meraihkan susunan cerita. Al-Quran adalah kitab tarbiyah, maka ia tidak meraihkan susunan cerita. Sebaliknya, ia lebih fokus kepada
pengajaran. Ia lebih fokus kepada pengajaran daripada setiap penceritaan. Yang ke-12 Allah sentiasa menguji hamba-Nya. Allah sentiasa menguji hamba-Nya dengan perkara yang kadang-kadang tidak selari dengan logik akal. Untuk memastikan hamba-Nya benar-benar beriman kepada Allah ataupun tidak. Yang terakhir, tidak ada sesuatu yang tersembunyi melainkan Allah akan bongkarkan di akhirnya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi melainkan Allah akan bongkar di akhirnya. Okey. Cukup ah? Kita tengok soalan. Woi, terus ada ni siapa tulis? Dia. Entah tulis. Oh, cepat. Ada soalan daripada Zoom? Pencerahan tentang bacaan surah-surah yang selalunya ditetapkan atau dipakejkan untuk segala jenis sembahyang sunat yang Ustaz beritahu tadi. Ya. Oh, bukan soalan. Soalan daripada Siti Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hujurat ayat ke-11 tu, larangan mencela kaum lain. Boleh panjangkan maksud kaum tu? Bila Allah sebut mencela kaum, dan dalam ayat tu Allah sebut secara nakirah, kaumun. Bila kaumun nakirah, bila nakirah umum, maknanya termasuklah kita mencela orang kafir. Mencela orang kafir pun tak boleh. Bahkan mencela agama yang bukan Islam pun Allah larang. Wala tasubbu, jangan kamu mencela agama lain. Kenapa? Sebab akhirnya dia akan mencela Tuhan kita. Jadi umum kepada siapa saja, individu ke, puak ke, bangsa ke, parti ke, agama ke, semua haram kita mencela. Bahkan kalau kita nak kutuk yang non-Muslim, celaka dia, sedangkan dia masih hidup, itu pun tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kesudahan hidup dia. Mungkin di akhir kehidupan dia beriman, dan kita pun kita tak tahu kesudahan kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira ialah yang di hujung. Kecuali kita boleh cela apa yang Allah cela. Contoh Abu Lahab. Kita nak cela, silakan. Nak cela Fir'aun, apa yang Allah cela dalam Quran, silakan, tak salah.
Tapi yang Allah tak cela, yang Rasulullah tak cela, tak boleh. Wallahu alam. Okey, saya nak betulkan masa dua malam lepas masa yang kat Perak kan. Saya ada tersilap. Saya kata Allah tukarkan Bani Israel menjadi kera kan. Qiradah. Qiradah tu jamak, plural. Kemudian kalau satu, kirdun. Saya ada silap, saya kata kirdatun. Salah. Jadi mufrad dia kirdun. Jamak dia qiradatun. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hendak menjauhkan daripada was-was? Dan was-was ni sebenarnya bisikan syaitan. Tapi kita dah tahu strategi syaitan, benda yang salah, benda yang dosa, supaya kita buat benda yang dosa dan kita tak rasa berdosa, maka syaitan akan buat apa? Apa strategi syaitan? Dia akan hiaskan amalan yang salah nampak macam betul dan cantik. Jadi biasa orang waswah ni, syaitan bisikkan dia apa dia? Solat wuduk kamu belum sempurna. Kena buat sikit lagi. Jadi kita rasa benda tu tak salah lah, aku nak menyempurnakan wuduk. Padahal itu dah talbisu iblis kan. Termasuklah nak solat kan, nak masukkan niat apa semua. Semua bukan daripada agama. Akhirnya kita menyusahkan diri kita dan akhirnya target syaitan apa dia? Kita akan rasa boring. Kita akan rasa bebanam, penat. Nak angkat takbir, nak ambil wuduk, nak mandikan. Akhirnya kita solat pun tak khusyuk. Jadi cara nak atasinya, pertama, agama ni sangat mudah. Kena faham, kena yakin agama sangat mudah. Macam hadis tadi Nabi kata apa? Ad-dinu yusrun. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sebut jelas. Allah hendak kepada kamu yusra, benda yang mudah. Dan Allah tegaskan lagi, wala yuridu bikumul usra. Allah tak nak benda yang susah. Jadi bila kita nak berwuduk sampai basah ni, ingat ayat tadi. Kenapa aku menyusahkan? Allah tak nak semua ni. Allah tak nak sampai basah, sampai lama, sampai membazir. Allah tak nak. Kenapa kau buat? Ini mesti syaitan ni. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang ambil wuduk yang betul kan. Sekejap, kemudian air pun lebih kurang satu botol aja. Kan? Sebab dia wuduk ni sebenar bukan mandi. Bukan basuh. Kan? Bukan basuh. Sapu. Dia ambil syarat je. Kan? Tapi setengah orang tu dia basuh macam ada daki 3 lapis kan. Akhirnya bukan berwuduk. Itu membasuh. Sama juga nak solat kan. Nak solat angkat takbir. Kenapa kita menyusahkan nak masukkan niat? Niat sebenar di mana? Dalam hati. Jadi kalau dah dalam hati, itu yang tak masuk tu sebab kita nak masuk benda yang dah masuk. Kan? Dia 10 tahun tak masuk. Memang duduk kat dalam dah. Sama juga dengan puasa kan. Puasa tu, simple aja. Bila kita bangun sahur, dah ada niat tak? Ada setengah orang, saya bangun sahur tadi terlupa nak niat kan. Sah tak solat saya, puasa saya? Dia tak ada, setakat saya tahulah, tak ada orang bangun sahur nak main golf kan. Itu satulah tip yang pertama. Kena yakin agama ni mudah. Bila kita buat susah, dia bukan daripada agama, confirm daripada syaitan. Kan? Yang kedua, bila kita menyusahkan, akibat yang kedua apa dah? Kita akan buat dosa. Dosa apa? Membazir air, membazir masa. Dan yang ketiga, menyebabkan orang tak suka pada kita. Betul tak? Siapa suka pada orang yang was-was? Tama-tama dia sakit perut, orang yang was-was duduk dalam bilik air kan. Dia suka tak? Setengah jam kan. Jadi bila kita was-was, orang pun tak suka. Yang suka siapa? Jangan biarkan musuh kita suka pada kita. Bila musuh suka pada kita, maknanya kita dah jadi member dia. Ada kad member tu. Okey, ada soalan lain? Soalan
soalan dari Zoom Ustaz. Ya. Mahmudah. Ustaz, betul ke nama-nama Kabil dan Kabil dari Israel? Soalan nombor 2 daripada Maria. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak tegur ahli keluarga yang ikut tarikat yang saya rasa buat susah dengan macam-macam zikir dan lain-lain? Okey. Nama Qabil dan Habil tidak ada dalam hadis yang sahih. Dia ada hadis tapi hadis itu tak sahih. Dan dalam Quran tak sebut langsung Ibnai Adam, dua anak Adam. Sebab itulah Quran ni kitab pendidikan. Bila pendidikan dia tak fokus pada apa? Nama. Ashabul Kahfi, Allah tak fokus Kahfi itu di mana, pemuda Kahfi hidup zaman siapa, siapa nabinya, siapa rajanya. Allah tak fokus semua tu. Sebab Allah nak kita ambil pengajaran. Jadi tak payah cari gua Kahfi. Kisah Al-Kahfi dia tak faham pengajarannya, tapi gua dia jumpa sampai 3 gua kan. Okey, yang kedua apa tadi? Tarikat. Dia Keluarga yang masuk tarikat. Macam zikir. Dia saya nak tanyalah, yang ikut tarikat dengan yang kufur dan syirik pada Allah, yang mana lebih dahsyat? Yang kufur dan syirik terang-terang kepada Allah dengan yang tarikat ni, yang mana lebih sukar untuk kita tarik pada Islam? Kenapa tarikat? Tak, tarikat ni biasanya dia Islam kan. Dia bersolat, cuma bezanya mungkin wirid, zikir kan. Dia Islam kan. Jadi sebenarnya yang kafir, yang syirik terang-terang lagi susah kita nak ajak kepada Islam. Tapi Nabi berjaya tak tarik orang musyrikin Mekah yang jadi penyembah berhala tegar. 360 patung keliling Kaabah. Tawaf pun bogel kan. Dan sampai tahap Umar pun nak bunuh Nabi kan. Nabi berjaya tak tukar mereka semua? Berjaya dengan apa? Dengan apa? Dengan Quran je. Jadi semua masalah syirik ke, tarikat ke, bid'ah ke, dia ubat yang paling mujarab ialah ajak mereka kepada Al-Quran. Dan daripada pengalaman saya lah, bila saya mengajar tadabbur Al-Quran, ramai banyak yang dapat feedback daripada pelajar. Dia dulu ikut dengan tarekat, dia macam-macam. Tapi bila kena dengan sentuh Al-Quran, dia boleh berubah. Jadi ajaklah mereka yang terlibat dengan tarekat supaya tadabbur Al-Quran. Jangan hukum mereka salah. Bila kita hukum mereka salah, mereka tak akan dekat dengan kita. Ajak mereka dengan Al-Quran. Biar mereka dengar dengan kerelaan mereka. Lepas tu biar mereka berfikir sendiri. Sebab ayat Quran ni dia akan mengubah cara manusia berfikir kalau terus masuk ke dalam hati manusia. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Dari Zoom tak ada Ustaz. Ustaz, saya ada tengok video seorang ustaz mengatakan Hercules memiliki gambar-gambar Nabi, termasuk gambar Nabi Muhammad. Oh, ini palsu lah. Palsu. Macam mana dia ada gambar Nabi Muhammad? Siapa yang lukis gambar Nabi? Cerita-cerita macam ni, cerita yang mengelirukan kita kan. Dan kita hilang fokus. Quran tak faham, tapi sibuk nak cari benda yang tak ada kaitan dengan agama. Dia tak meningkatkan iman, tak menambahkan amal soleh. Hari ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini mereka sedang memelihara lembu merah untuk acara tertentu. Adakah ia ada kaitan ayat ini ataupun untuk persediaan apa? Siapa yang memelihara lembu merah ni? Saya tak tahu. Yahudi ke? Betul ke? Saya tak tahu. Maklumat ni saya tak tahu. Wallahu a'lam. Tak payah tak ambil tahu, tak payah ambil tahu je. Dia merah ke kuning ke? Jika kita menasihati kawan supaya menunaikan solat fardu, dia jawab insya-Allah. Macam mana tu?
Tak, insya-Allah ni untuk benda yang bukan wajib lah. Kalau dah wajib tak payah insya-Allah. Insya-Allah sekiranya Allah kehendaki. Jadi seolah dia menyalahgunakan insya-Allah dan seolah dia nak menyalahkan Tuhan. Kalau Allah kehendaki aku solatlah. Tutup aurat insya-Allah. Benda wajib tak perlu sebut insya-Allah. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam tolong. Yang kata insya-Allah tu seolah-olah mempersedarkan. Macam mana? Yang kata insya-Allah nak solat tu yang kata tadi Dia lebih kepada mempersendakan Allah ataupun mempersendakan agama. Ustaz, ada kaitan tak Nabi Musa bin Imran dengan keluarga Imran? Kerana ada juga ayat yang mengatakan Maryam itu ya ukhti Harun. Betul ke? Kalau soalan saya ada silap, Ustaz. Soalan betul, jawapan salah. Dia Nabi Musa bin Imran, tapi tak ada kaitan dengan Ali Imran. Ali Imran ni keluarga siapa? Keluarga Isa. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa ada mengatakan lebih kurang 600 tahun. Jadi tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Adapun Maryam berkata, ya ukhti Harun. Ada pendapat mengatakan Harun itu adalah dia nisbah kepada Nabi Harun yang zaman Nabi Musa. Kenapa dipanggil ukhti? Sebab orang Islam adalah bersaudara. Orang Islam adalah bersaudara. Ada juga mengatakan Harun yang disebut oleh Maryam itu adalah orang soleh ketika itu, bukan Nabi Harun. Wallahu alam. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi besok insya-Allah di waktu yang sama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان